Selamat malam kepada para penonton di PVC TV yang menampilkan isu-isu menarik tentang politik semasa. Malam ni kita sambil minum kopi. Saya mengharap saudara-saudara yang berada di rumah turut berkongsi minum ketika ini bersama kami. Nanti saya rasa kopi dulu. Kopi baik, tak manis, bagus. Senyum mesti manis, tapi dalam minuman jangan manis sebab takut kena kencing manis. Dan kencing manis pun bagus, tapi jangan kencing kawan-kawan dalam politik ini berlaku. Semuanya berlaku. Baik, kita lupakan saat dan ketika itu kerana malam ini kita nak berbincang satu benda yang ataupun satu perkara yang cukup serius tentang politik semasa, dan tajuk yang kami pilih pada malam ini akan berkisar mengenai penyudah ataupun noktah kepada kemelut politik negara yang semakin kusut. Kalau nak disebut kusut, masai lagi. Jadi banyak perkara yang disembang, dibincang di merata tempat. Dan saya pilih konsep malam ini berada dalam satu meja seolah di kafe, kerana di kedai kopi inilah yang dibincangkan. Saya tampilkan sahabat lama saya yang berpisah. Kita jauh di mata, dekat di hati. Salah seorang yang pernah bersama saya dengan beberapa rancangan dalam ruang bicara di Bernama TV umpamanya, Tuan Syed Razak Al-Sagaf, tak perlu diperkenalkan lagi. Orang hebat, masih lagi muda, rambut tak pernah hitam, putih sejak daripada dulu. Baik, sebelah kiri saya saudara Syafuddin Lembut, yang mana 2-3 hari lepas menampilkan sedikit kontroversi apabila beliau menemplak dan menyatakan bahawa Tun Mahathir punca kepada kerosakan yang berlaku dalam UMNO. Ada yang pada perkiraan saya, ada yang setuju, ada yang tak setuju, dan saya nak terus kepada benda yang telah pun dilihat, ditonton oleh 31,000 penonton setakat ini. Klip itu menampilkan kesungguhan Syafuddin Lembut menyatakan bahawa kesalahan ini di bawah Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir. Saya nak tanya, kenapa saudara Syafuddin berpendapat begitu? Kerana dalam klip itu saudara tidak meletakkan ia sebagai dikuatkan dengan bukti-bukti. Apakah ada bukti untuk memperkuatkan hujah itu? Terima kasih Datuk Dahlan Mahmud, masuk PCV TV ya, kerana memberi peluang pada saya dan sahabat saya daripada salah seorang daripada kerabat Majlis Perundingan Melayu Malaysia, Tuan Syed. Apabila menjawab soalan Datuk Dahlan Mahmud, apabila saya melahirkan perkataan itu datang daripada hati saya. Saya tidak ada niat untuk menghina Tun Mahathir. Tapi dari segi saya membaca berpuluh tahun, saya meminati Tun Mahathir ini begitu lama. Lebih daripada 20-30 tahun. Saya juga membaca semua buku-buku tulisan dia, termasuk 7 buku Malay Dilemma yang beliau menulis, termasuk The Challenge, dan juga beberapa kertas kerja beliau semasa beliau masih lagi memulakan karier dalam politik. Beliau merupakan meluahkan idea-idea baru untuk membangunkan negara ketika itu. Saya masih ingat pada tahun 1982, semasa saya pergi belajar di Ireland, iaitu di Trinity College, saya membeli 7 buah buku Malay Dilemma dan saya menghadiahkan kepada profesor di sana. Dan saya sendiri membaca dan saya memahami idealisme penulisan Tun Mahathir. Begitu juga buku-buku yang lain. Tetapi selepas saja Tun Mahathir meninggalkan selepas 22 tahun menjadi Perdana Menteri, saya masih ingat lagi Tun Mahathir ditanya oleh 2 minggu selepas beliau meninggalkan jawatan, pemberita ada tanya dia, Tun, what was your failure? Apakah sebenarnya kegagalan? Ya. Dan beliau menjawab,
I feel to change the mindset of the Malays. Itu contohnya. Ditakdirkan Tuhan bila kembali menjadi pemimpin kita selama 22 bulan, ya, itu sehingga 7 bulan yang lepas untuk saya ingat Tun Mahathir tidak akan menggunakan peluang yang ada selama 22 bulan itu untuk membuat perubahan kepada negara, di mana kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pejuang reformasi. Beliau adalah merupakan reformis dan beliau telah membawa ubur bahawa disebut bahawa kerajaan bawah pimpinan Barisan Nasional ini merupakan satu kerajaan yang kleptokrat dan meletakkan UMNO itu begitu jijik lah, ya. Tapi akhirnya amat sedih, ya. 22 bulan beliau memerintah, akhirnya kita lihat perpaduan telah renggang. Tuan Syed boleh buat testimoni lah apa yang saya cakap. Tun Mahathir tidak dapat mencantum padukan dengan pengalaman yang beliau ada, beliau tidak dapat even melaksanakan apa syok kami yang beliau telah buat, ya. Tengok hari ini Yang Berhormat Ram Kapal Singh, kita akan bincang benda tu. ya, tapi Datuk, maknanya saya tidak ada niat langsung untuk belittle, menghina, tidak ada. Kerana saya membaca semua tulisan-tulisan Tun Mahathir, buku-buku dia, cukup memahami, dan saya boleh ulas satu persatu. Tetapi saya apabila melihat, apabila 22 bulan dia balik sebagai memerintah kita, menjadi Perdana Menteri, akhirnya he even feel further not to change the mindset of the Malays, but in fact he destroy the nation. Itu yang saudara boleh mempertahankan itu, tuan saya. Tapi sebelum kita pergi lebih dalam tentang kemulut politik itu, mungkin tuan saya nak lihat dari segi sudut pandangan tuan saya tentang Tun Dr. Mahathir yang disebut oleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Dalan, terima kasih sahabat baik saya dalam MPM Tuan Haji Syabuddin. Saya ingin bagi sedikit latar belakang tentang Tun Dr. Mahathir. Semasa Tun Dr. Mahathir memerintah, pada saya his biggest failure yang dia kata change mindset satu. Dari segi governance, dia tidak laksanakan anti-corruption daripada awal. Singapore berjaya sebab anti-corruption from the top sampai ke bawah. Sebab Tun Dr. Mahathir masa dia buat anti-corruption drive, kerana dia fikir dia memang orang yang sangat hebat, pandai, forward thinking. Jadi bila dalam kabinet dia nak approval for his projects, sampai orang kata zaman dulu bahawa Tun Dr. Mahathir, UMNO is you must not object. Jadi bila dia kata ya, you kena kata yes. You kena jawab. Bila dia kata you have to cough up, you kena kata how much. Lepas tu kalau you kata jump, you just say how high, because it's all 3 bags full. Semua kena mengiyakan. Jadi dalam sifat, lepas tu kalau ada cabinet meeting, saya diberi tahulah dengan bekas menteri, tak boleh sebut nama. Dia kata tak kalau boleh, isu tak boleh sebut lah, orang tu masih hidup kan. Jadi bila isu raja-raja contoh dia, right, benda dia nak buat, kalau ada orang pun ada kerabat ke, dia tak boleh cakap, dia dah decide. Lepas tu dia akan paper tu dia tak bagi awal, hari tu juga you baca. Lepas tu dia akan cakap I say yes, what say you. Sepatutnya semua orang kata ya tidak, baru dia macam chairman cakap macam mana kan. Jadi bila orang dah kata ya, semua orang kata ya jugalah, 3 bags full lah kena ikut. Tapi kalau you melawan, BPR dulu bukan MACC orang katalah. Dan saya percaya sebab kabar angin di Malaysia politik ni sebenarnya lebih benar. Banyak file-file orang tu ada dekat dia, bukan dekat BPR. Jadi kalau you cakap banyak, I got file on you. Number 2, dia sendiri saya baca kata zaman dulu pension 55. Kalau ada seorang pengarah ke ketua jabatan umur 53 jadi ketua jabatan, 54 ada kes rasuah 3-4 ribu, dia tutup kes tu. Sebab dia kata kalau dia ambil kes 3-4 ribu, habislah pension orang tu semua, bisa going to jail. Jadi benda-benda macam ni allow. Then number 3,
Tun Dr. Mahathir yang mula-mula bagi orang muda semua banyak jadi menteri besar. Daripada Datuk Seri Najib lepas Deputy Education Minister or Sports and Youth ke menteri besar, apa nama, Pahang. Lepas tu Ajib untuk Johor, then followed by Muhyiddin Yassin sendiri masa muda, Isa Samad and many others dia bubuh. Bila kita bubuh orang-orang begini, kita bagus training ground. Jadi muda-muda tu kata, wah orang muda rejuvenasi. Tapi kena pantau, jangan buat hal. Kalau you rasa dia buat hal, you warning dia, you cakap banyak, you boleh kena tangkap. Tapi benda ni faster sudah jadi amalan. Dia jadi masa politik buang dalam UMNO semua ni sampai menjadi dia adalah Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Apsal tak mengekang hal tu. So pada saya, masalah hari ni dan semua jadi ni kerana saya bukan kata semua ada yang baik ramai ahli politik sekarang termasuk menteri, termasuk adun, kerana mereka tidak mempunyai ciri-ciri nombor satu yang paling penting dalam agama Islam dan dalam semua agama, which is universal value. Mereka tidak amanah. In bahasa kasar, dia pernah involve dan masih lagi involve dalam corrupt practices. Ini kita akan bincang soal jadi pasal benda tu tak ada, jadilah macam ni tu semua ni. Politik wang, beli membeli, bagi GLC, bagi ni, bagi tu, sampai kabinet kita sebenarnya kabinet terbesar dalam dunia untuk 33 juta rakyat. Lepas tu kalau UMNO sekarang kata saya nak bagi sokong tarik, nak bagi jawatan apa lagi? Dah habis semua. Dah habis semua jawatan. Tak ada timbalan Perdana Menteri. Tapi masalah dia siapa? Berebut pula. Pasal ada orang yang ada access baggage dan kes banyak-banyak. Dan pada saya, biar parti mana pun, termasuk UMNO, itu parti keramat. Leaders come and go. Tapi orang-orang yang ramai-ramai banyak kes ni masih tak nak turun. Jadi orang yang ganti, yang lebih baik ganti 1 tahun, kena berhenti sebab dia dah tahu masa tu kata-kata ura yang kat luar tu kata Majlis Tertinggi UMNO nak kata kalau siapa ada kes besar kena ke tepi sampai kes dah habis masuk. Nombor 2 ada cerita kata anak nak masuk. Kawan ni pula dulu pernah jadi Chairman Bank Simpanan dan masa ketua pemuda UMNO yang tidak hilang jawatan tu. He never lost. He ketepikan. Balik dapat reformasi Sabah terus kena bawa pergi jumpa menghadap Mahathir dan semua hancur. Lepas tu dia keluar surat khabar kata dia rugi 65,000 dia punya income as whatever. Nasib baik dia ada holding dalam Kretam Holding sebab saya bekas advisor, saya tahulah syarikat. Tapi maksud dia sebab sokong Anwar dia kena. Jadi kalau Anwar datang baik, ada baiklah dia jadi Presiden UMNO balik supaya boleh bincang. Jadi reformasi 2008 masa mula-mula tak dapat 2/3, saya keluar TV saya cakap mungkin ini adalah kena pukul kat tangan signal supaya kita muhasabah and do the necessary change. Tak tukar. 2013 pun sama juga. 2018 dengan kes besar 1MDB dan kleptokrat dan semua habis terus. Lepas tu masih tak nak buat purge. Saya ni graduate Universiti Pertanian. Kalau kita ada penyakit binatang, walaupun saya bukan veterina, kita nama dia kal. Nak jual tak boleh, kita bunuh saja sebab dia mad cow ke atau foot and mouth disease ke. Kalau dalam pokok-pokok, kita kena prune, kita kena trim. Kalau teruk sangat, kita pancung dan bakar semua pokok pisang yang kena bakteria. Ini tak buat? Tak buat langsung. Jadi rakyat biasa tengok. Dan kita pula tengok, bila Datuk Seri Najib kata didapati bersalah, 12 tahun. Betul, hakim bagi stay. Kalau negara lain, ke dalam dulu. Dan lawyer you buat appeal pada 2 mahkamah lagi. Tetapi di Malaysia, mungkin hakim dah bagi dia stay, jadi dia masih keluar, pension masih ada, polis escort masih ada, pergi kempen semua, dan rakyat Malaysia pula, malu apa bosku? Malu apa bosku sebenarnya untuk orang yang dizalim atau you semua orang tahu dia tak bersalah. Jadi malu apa? Tetapi bila tu dah di catch on face malu apa, jadi saya pun sebenarnya ingat saya pun tak bersalah. Tapi ingat yang bukan Islam, yang luar kat sana tengok hina pada kita. Lepas tu PAS Hadi semua pergi, lepas dah didapati bersalah, dalam orang putih dia kata convicted felon tu, dah salah, tapi betul lah belum serve time sebab you ada 2 rounds of appeal. You punya mahkamah rayuan and federal court. Kalau dulu dengan UK you can House of Lords or Privy Council, dah ada. But the point is now kat Malaysia ni dia masih boleh carry on. Lepas tu kita pula orang Melayu macam PAS dulu kata belum tahu bersalah, pun pergi melawat tunjuk support. Jadi bangsa lain pergi tengok pening kepala lah. Jadi saya nak cakap senang je. Bagi orang lagi kuat dia kata shout, dia shout lah, agama, bangsa, tanah air, abata. Lagi teruk. Ada yang betul. Tetapi ramai-ramai yang cakap tu, kita kena take a step back
bukan ambil a pinch of salt tau, kena ambil satu sudu garam kan, untuk combine, check dia punya cara lifestyle, income dia, business dia, apa dia buat, dan tengok baru kita percaya sama ada orang tu betul atau tidak. Kalau tidak, ini hanya retorik politik untuk cek makan sendiri. Saya ni senang, saya ni got no government contract, orang panggil saya loose cannon. Ada orang masa kat Bernama dulu dia tweet, dia kata pakcik rambut putih tu bukan saya lah. bukan, dia kata saya lidah tak ada insurans. Saya kata it's okay. It's okay. Because very simple. Kita budak kecil kan, kita apa? Sticks and stones can break my bones, but words cannot hurt me, because I simply don't care. Kita sampai tahap umur ni, kita kena cakap atas satu prinsip. Berani dan benar. Itu saya 100 lebih kali keluar bernama masa mula-mula Hello Malaysia, sebab dia keluar baru dah benar kan. Bila orang tanya saya cakap kasar, saya kata baru dah benar apa? Kan? Jadi kalau baru dah benar, semua orang tak nak cakap, lapik sini, lapik sana. Sebab orang Melayu sebenarnya, bila kita punya adab, kita punya culture, kita suka berlapik. Tapi bila kita cakap sekali elok-elok, 2 kali elok-elok, 3 kali elok, nak cakap elok lagi. Ini bukan cerita rotan. Kita bodoh je lah. Kita gasak dah sekali habis cerita. Kami, Tuan Syed Razak Al-Sagaf dan juga Saudara Syabuddin, anda boleh like, boleh share PVC TV ini, kerana kita menampilkan keseluruhan isu-isu politik yang kita bincang tanpa orang kata secara betul terang. Kalau Tuan Syed sebut tadi baru dan benar, kita tambahlah, berkatalah benar walaupun pahit. Macam kopi ni. Macam kopi. Ini pahit ni, tapi ada ketikanya ada ubat dia. Ada ubat dia. Syabuddin, orang banyak berkata bila melihat sama ada buruk baik, tapi 22 tahun menjadi Perdana Menteri, tambah lagi 22 bulan menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir adalah tokoh negarawan. Hari ini kita nampak Ram Kalpar Singh membentak secara terang-terang. Ramai lagi Datuk Usah Musa pun menyatakan demikian. Apakah ini menampakkan bahawa satu ketika kita meletakkan soal politik ni di atas sehingga kita gagal untuk mengenang jasa beliau sebagai negarawan? Datuk, kalau kita membicarakan Tun Mahathir, saya secara peribadi, he has come to the peak, optimal dia. So dari segi hukum, he has got to law of diminishing return applies. He has got to leave politics. Ini my personal. Itu jawapan kepada keseluruhan soalan ini. Saya bersetuju dengan semua orang. The more he talk, the more he get involved, I think it is the worst to the nation. So at the same time, everybody are confused. Sebab apa? Dulu saya biasa tanyalah orang-orang yang ada jawatan, kenapa tak tangkap Tun Mahathir ni? Dalam report Forex, report PSC punya report, dah jelas dalam table kata 11 billion losses. In actual fact is 31 billion. So that dah tahu bahawa there was something wrong with that. So at the same time, setiausaha kepada PSC dah pergi report kepada polis. Apabila 22 bulan Pakatan Harapan Pemerintah, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, diarahkan suruh setiausaha tu pergi tarik balik PSC, the finding of the PSC. So the finding of the PSC has already pinpoint these are the people, termasuk Tun Mahathir. He's responsible. He's a Prime Minister. Same time he was Finance Minister. Apa semua yang terlibat. No, I think Finance Minister was Daim at that time. We don't care wherever, but he is aware about the whole thing. There must be collective responsibility. But that one, Tun Mahathir dengan Pakatan Harapan pergi arahkan polis tarik kes tu. So makna dia perkara macam ni. Tuan Haji Syabuddin, I think the problem was this, when they did the PAC, the latest one where they call everybody from Bursa, everything kan, and some people's contract even at Bursa was not renewed because of that when the government took over, the PH government. Tun Mahathir, of course, as Prime Minister, he should be responsible because like the Malaysian mining punya mystery buyer for the what they call tin Mamingo. In the end we had to pay 400 million pounds, right? Because they changed the law
Thatcher change the law midway sampai kita rugi because you have to take physical delivery. Tak boleh main futures lagi. Contoh, we lost. Tapi intention was dia marah sebab harga tin very low and we are producer country, but it failed. Sama juga macam Pewajar through Eric Chad, fail. Contohlah. And then about the thing, the one that took the blame was Jaafar Hussain. Jaafar Hussain to resign. I remember very clearly, they announced that the loss was 13 billion. But actually was 30 billion kan, announced. They amortize a few billion every year to cover back. But the one that lost his job was the head of Forex called Tiger of Malaya, Noh Yaakob. That's why Noh Yaakob came out, kept quiet, house in Damansara Utama, play share, Moini Securities, I know him. Then after that finally, he went to join the Metro Jaya. We changed name, Manlong or something, right? Then they changed because they buy it with the one Hussein, one upper of Abba. He became advisor. And then our friend, Minister of Finance, Deputy Prime Minister, gave big contract because 13 billion to build KLIA. Change from a kedai yang jual barang-barang macam Manlong ni boleh tukar buat construction kan, right? Then mula naik. And then came the 98 currency. Tun Dr. Mahathir panggil balik Noh Yaakob tu cerita macam mana dia orang main dengan duit 500,000 lepas 6 bulan ban. Lepas tu the USD accounts of all foreign banks is the one that people put the money high interest, kan? So dia buat apa yang boleh to circumvent and keluarlah dia panggil Mahathir Economics. Cara dia buat benda tu, dan after that he packed at 380, right? But the whole world was calling that Malaysia is an international pariah of the monetary system. But he short circuit because he kaji, and then you can see Noh Yaakob start naik balik jadi menteri dan sebagainya, right? But basically because he's head of Forex, and Jaafar Hussain pula cakap he didn't know, but as governor of the bank I resign. Kesian juga lah kan. But the point is, kita kena tahu karakter Tun Dr. Mahathir. During his time, you must not object. So basically everybody told the line, but the intention was to make money, but they bet around the wrong currency of pounds and whatever, so they fall out, rugi berbilion-bilion lah, right? But he is saying, or whatever the case, I didn't take the money direct. I never put money in my bank account compared to the one MDBK. Contoh je lah. So that one, the lawyers have to decide whether nak charge, tak charge. But of course, he is at the age of sunset already, right? Nobody is willing. And then Tun Mahathir pernah mengaku juga, orang pun cerita, dulu-dulu semua orang ada rasuah yang dia little bit, betul tak? Tapi moving forward sekarang tak ada. Jadi saya kata, wah, senang betul dia orang punya taubat. Dulu punya cerita without having a truth reconciliation macam dekat South Africa, macam kita nak buat ICPMC ini, patutnya kes bunuh orang, kes curi duit ratusan juta, kes continue. Benda polis ambil suap, custom ambil, semua tutup. Forget about it if you are serving, so that we can reset the button and move forward. Tapi kalau ada bukti bunuh orang, mana boleh nak reset, bunuh orang kena lah. But there must be something, otherwise polis cakap kata kita setuju tapi actually tak ada orang setuju. Because that is an independent commission, will make sure all the agencies tak buat hal, and it is good in any democracy. Kita ada ombudsman, kita sini ada jabatan PAC. Tapi you know, it's a toothless tiger. People tipu duit ke, curi ke apa, nobody summon them ke, garnish their income, semua sapu balik ke, semua orang cuci tangan. The most asked to resign early and contract not renewed. So that I mean, but why all this happen? Mengapa benda ni semua berlaku? Senang je. Daripada mula Singapore yang famous guy keluar cakap, Singapore berjaya sebab dia mula from the top. Kan kita ada pepatah kata apa? Kalau ikan busuk daripada mana? Kepala. Daripada kepala. Ada ekor tak? Itu dia akan busuk juga after that lah. But the kepala, that means orang yang top-top ni kita jaga dulu. Jadi orang akan takut, barulah negara semua ikut. Ini India ke, perempuan India yang miskin, single mother ke, Melayu ke siapa, pergi curi 1-2 tin Milo atau susu, kena 6 bulan jail. Orang sapu berpuluh-puluh million, kena fine 1 million, kadang-kadang boleh keluar bebas lagi berkempen. Macam mana kita nak buat macam ni kat Malaysia ni? Lepas tu yang malu ni, kita 60% bumi putera, 56% Melayu, yang Melayu dalam IC confirm orang Islam, menjegit agama bangsa tanah air. Tak ada rasa malu ke kepada yang lain yang tengok ni? Pasal sebenarnya orang tengok Islam mengikut kita, bukan untuk dakwah program tu. You see, like that lah. Lepas tu Malaysia ni famous, bila orang rogol, datuk rogol cucu lah apa semua, bila pergi jabatan agama semua kena pakai kopiah. Boleh pakai kopiah, gendam dalam jamban dulu baru bagi dia pakai. Dia insaf. Jadi orang pergi tengok, apa ini Islam lah. Tapi kita kena ambil all this factor and reset. You must be a good person. No one is perfect kan? Tak ada orang perfect. Semua kita ada dosa kita. Allah tutup aib kita. Tetapi for the general public and for justice, example, people kata justice delayed is justice denied.
Lepas tu justice must be seen to be done. Bukan saja kita enforce, must be seen to be done lah. Tun Mahathir pun buat silap. Masa dia ambil Lim Guan Eng, kita hanya boleh buang kes kalau kes belum jalan. Kes dah jalan, witness kalau 40 dah 20 lebih, dia buat dia menteri. Lepas tu Zahid Ma'arif confirm dalam baju orange. Apa tak, walaupun dia cucu Ghaffar Baba, dia orang cakap, tapi dia boleh kata ambil dia sesuai politik. Lepas tu ada orang yang big shot dalam media ni bagi tahu saya, Zahid Ma'arif tumbuk meja kata hari ni juga keluar. Tun Mahathir sampai long line tu terus keluar daripada Pakatan Harapan, walaupun Agong kata jangan keluar, hancur, termasuk Datuk Dalan pun hilang kerja. Tu cerita dia. Kita nak bincang lanjut tadi setengah jam kita bercakap tentang bagaimana tentang pandangan yang menyebut soal faktor Tun Dr. Mahathir sebagai berlakunya perkara-perkara yang diwarisi hingga hari ini. Tapi selepas ini kita nak bincang kedudukan politik masa kini. Kedudukan politik masa kini dan juga prestasi kabinet yang kita lihat. Mungkin yang penting sekarang ni bukan soal kedudukan jawatan, tapi rakyat yang sengsara, yang sedang struggle sekarang ni. Baik, kepada anda yang bersama kami, sila like, share, ramai-ramai kita bincang, kita tengok soal ni. Kerana selepas ini saya rasa lebih panas lagi. Nampak Syabuddin dia belum ni lagi tau. Dia belum Ahmad bagi pulang. Tadi baru dia satu. Lepas ni dia akan masuk dia 2, 3 dan kita nak tengok apakah kupasan dua orang selepas ni. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, kita share dan kita like apa yang sedang kami pentaskan kepada anda ketika ini, dan sudah pastilah tajuk yang kita bincang pada malam ini adalah noktah kemulut politik. Tadi selama setengah jam kita berbicara mengenai permulaannya yang mencetuskan soal-soal ini, kerana kita tengok banyak perkara yang telah pun dibangkitkan, kritikan demi kritikan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad mutakhir ini. Apakah kerana keadaan politik yang tidak stabil, keadaan politik yang begitu agak berselirat, Tuan Syed Jadi mungkin Syabuddin, kalau kita tengok, memang sukar kita nak jawab bahawa titik akhir kepada soal politik negara itu akan berakhir dalam masa yang singkat. Kita nampak hari ini ada pembaharuan lagi, di mana satu ketika PAS sudah bersama dengan bersatu mewujudkan PN. Tapi satu ketika lain hari ini dah diumumkan bahawa PAS dan juga UMNO akan berada dalam muafakat nasional. Jadi rakyat semua pening sampai orang nak muntah bercakap tentang politik ni. Ke mana kita nak bawa arus politik negara? Okey, Zul. Kita tahu bahawa bajet
will be table next few days lah. 7 hari bulan November 6 hari 6 Dia Jumaat Jumaat, berapa hari lagi. Lepas tu pula UMNO dah insisted dengan syarat-syarat kepada Bersatu. Maka dia orang dah very serious Itu dah kata dua. Ya. Kalau sekiranya Bersatu tidak fulfill syarat-syarat yang telah pun dituntut secara hitam putih, yang paling berat sekali itu tuntutan saya baca senyap berkenaan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya secara peribadi memang legitimate UMNO menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri sebab dia kursi yang banyak. Kalau kita ingat sejarah, Bersatu ada 6 yang ikut sebelum lompat yang lain tu 6 aja. UMNO yang paling superior. So kalau dikaji di situ, makna dia legitimate, makna dia Tan Sri Muhyiddin kena memikirkan secara serius. Ini betul berat. Kalau Tan Sri menolak, berarti apa kemungkinan yang boleh diambil oleh UMNO? Saya tak nak mendahului Tuhan lah. Ya. Tapi kita penganalisis politik Jangan sebut bahawa kami ini boleh saya percaya krisis akan berlaku dan boleh jadi ada di kalangan ahli-ahli parlimen akan sama ada tarik handbrake lah menyokong. Tarik handbrake ni dah banyak kali. Ya, pada saya begini, dari satu segi kerana UMNO yang banyak jadi tunjang dalam Perikatan Nasional, kalau tuntutan timbalan Perdana Menteri, siapa? Kalau kata Presiden sekarang, boleh bagi, tapi rakyat semua mengamuk lah. Presiden dah tak mau. Dia kalau dia buat Presiden sudah announce tak ada? Dah announce dia tak mau. So sekarang ni isunya dia dah tuntut bahawa jawatan timbalan Perdana Menteri UMNO nak. Termasuk juga menteri-menteri yang mereka tak recommend. Yang menteri yang tak ada dalam majlis tertinggi tidak ada lancai. Tak ada dalam Datuk Zahid, UMNO dah recommend a few names untuk jawatan menteri, timbalan menteri. Dan nama orang ni hilang. Kita tengok orang-orang yang tak dicadangkan. Ada 4 orang tu. Tapi Tuan Syed, saya tengok bila tercetusnya soal campur tangan kembali Yang Muhammad Mulia Tengku Razili Hamzah, keadaan politik Malaysia bertambah dengan pelbagai persepsi. Kedudukan polis sendiri yang dikaitkan dengan pemahaman yang cuba dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini satu permainan yang masih lagi berkisar. Sebab cerita dia sebenarnya kalau tidak ada COVID lah, kalau dia jadi macam ni dengan razor thin majority ke, UMNO daripada dulu sekarang memang nak minta kembalikan mandat kepada rakyat. Tapi bila tuntut awal sangat, orang kata awal sangat kan. Sekarang ni kita dah almost bubar parlimen bagi balik kepada rakyat. Tetapi kita tahu ke bawah Duli Yang Maha Mulia faham. Bukan kata dia akan cost 800 million or so duit kan. Kedua dari segi kempen. Bila orang nak kempen, tahulah rumah ke rumah. Lepas tu kalau kita ada stage, ramai nak sentuh supporter. Tapi betul ada cadangan, orang kata negara lain kan? Dia 4-5 hari ikut stream dan sebagainya keluar. Kita selalu 1 hari. Nombor 2, nak kempen-kempen dah susah. Boleh ke kita punya media semua bagi semua calon termasuk parlimen dan sebagainya, semua dapat airtime 15 minit 20 minit, lepas tu siap dengan limited. Kalau semua live orang miss macam mana, melainkan all dapat recording, kita boleh bagi kat semua mungkin. Tapi pasal benda ni tak pernah dibuat. Lepas tu SPR kena buat very tight SOP. Masa kempen dekat PRN Sabah pun sebenarnya kata kena buat. Tapi kita tengok celebration ke, terima kasih Sabah pun ada pakai, ada tak pakai. Banyak politician balik pun sakit. Lepas tu pula tak ada kena, dia test kat airport dia tak ada, demam tak ada, lepas. Tapi benda ni sekarang 14 hari boleh timbul, 8 hari boleh timbul, merebak habis kluster banyak-banyak ni contoh. Jadi kita faham it's a danger. Okay, jadi mungkin itulah keluar cerita interim Prime Minister so that Tengku Razali yang masih lagi segar, mungkin dengan experience dia 84 umur 84. Jadi boleh interim sampai habis hujung penggal. Tetapi betul lah kalau kita Tan Sri Muhyiddin pun tengah fikir macam mana nak tambah supaya ada lebih daripada 100
13, lebih 10 ke. Sebab hari tu kan ada seorang sakit tak datang pun dia ngam-ngam ni dapat 113. Belah sana 109 or something like that. Jadi kita tahu dah dia macam pisau cukur punya nipis ni. Yang dapat lebih pun payah. Lepas tu orang akan ugut dia sampai bila-bila. Pasal sekarang ni kerajaan akan tumbang, 3 orang lompat aja dah tumbang dah sebenarnya. Tapi masalah sekarang ni kalau terlalu demand, kalau UMNO terlalu demand, dua-dua akan rugi. Kedudukan politik negara akan lebih celaka. Rakyat dah fed up. Rakyat semakin fed up. Saya bagi contoh analisa saya sebab saya pernah jadi calon kan. Orang tak marah saya tapi sebab Kelanjan. Lawan siapa? Lawan YB Elizabeth Wong. Tapi the only one yang dapat balik deposit. Orang lain semua Hebat. apa kemenangan dalam kekalahan lah. Consolation prize lah. Okay. Tapi orang tak marah, orang kata sebab you salah logo kan. Logo biru tak boleh undi sebab kita nak cantas. Kleptokrat dan sebagainya lah. Kita mati sama lah. Nasib tak baik lah. Timing salah. Tapi maksud dia pada saya, orang kata dulu 2013 250,000 lebih kurang saja orang Cina yang undi untuk Barisan Nasional. Termasuk parti dan tidak parti janji bangsa Cina. 250,000 tau. 2013. Dalam 2018, Barisan Nasional turun pada 5%. Akibat langkah Sheraton dan sebagainya, saya ingat the next PRU, Snap ke whatever, 40% daripada negara kita yang bukan Melayu akan bagi hanya 1% saja kepada BN. That means kawan baik Wee Ka Siong ke, Jack Wee ke, kawan-kawan Sarawananya itu je dia dapat. Dia akan cantas semua orang, 10 orang katak yang lompat untuk langkah Sheraton, dia akan cantas semua PAS dan UMNO dalam semua kawasan bandar. DAP will be a clear winner. Kalau DAP cerdik, DAP kata I go alone. Aku tak nak join kuda lama ke, dia panggil old horse ke Tumadi ke, aku tak nak join belah sana, aku go alone. Dia akan dapat lebih banyak kursi. Masa tu dia jadi kingmaker. Bila orang datang dia kata okay, semua orang nak aku kan. Tapi belah sana pun kata kurang lah Malaysia ni, tunjuklah jangan anti Melayu sangat. Kalau you mengaku you tak anti Melayu, tapi nampak you bagi 12 juta kepada sekolah Cina, semua orang dapat beratus-ribu, tapi berapa ratus juta bagi semua yang 10,000 sekolah lain. Dia orang pun kena matematik ke dia orang dapat 25,000. Kurang sikit. Kurang banyak lah. Nombor 2, sekolah Cina darjah 1 dan darjah 6 you boleh buat sebab kita bagi. No other country in the world, Singapore pun tak bagi. Tapi bila secondary school, you kena guna duit sendiri. Kita pun datang one for one macam missionary school. Tak cukup Lim Guan Eng pula as Minister of Finance, bukan bagi Minister of Education Mazli pun tak tahu apa pergi buat. Tun Mahathir pula silap. Bila awal-awal kita kata ayah anda Tun 6 bulan atau 1 tahun, pancung lah mana yang tak perform. Menteri 2 sudu Red Olin kena pancung. Menteri 2 sudu. Menteri minum 2 sudu kelapa sawit kan. Red Olin mungkin hebat, menang paling tertinggi dalam Malaysia, bagi balik sebagai MP lah. Lepas tu Tony Phua lebih cerdik daripada orang yang tak ada Malaysian Institute of Accounting, Chartered Accountant tu. You lah patut pergi replace, ataupun you pergilah jadi menteri ganti seorang lagi ni. Dia tak buat. Anthony Loke ke? Anthony Loke pada saya tip-top. Bukan pasal dia kawan saya dan your former boss. Sebab kita menilai prestasi. Yo Bin yang saintis yang sekarang jadi orang kaya sebab kahwin bapa bentua dah meninggal kan. Okey, tapi dia on paper qualified. Kita first time boleh return to sender all the plastic. Betul tak? Tapi pada saya orang kalau betul-betul party is irrelevant. Tetapi dia tak buat. Mengapa Tun Dr. Mahathir tak buat? Mungkin dia saja nak tunjuk kat orang Melayu yang tengok bila diorang berkuasa inilah jadi. Let's all unite. Bila unite, dia nak makan UMNO. Sebab mula-mula UMNO semua lari. Tapi lepas tu UMNO start menang balik, orang tarik diri. Dia dah tak dapat makan. Last COVID dia boleh haramkan UMNO sebab Tunku Annan buat silap. Dia kena buat meeting dia sebelum Disember 2018. Dia tak buat. Dia pergi buat, dia buat lepas pilihan raya baru dia buat. Jadi kalau ikut akta ataupun dia punya bylaw of UMNO sendiri, dia tak boleh postpone lebih daripada tu. Jadi itu boleh guna terangkap untuk KO kan UMNO. Tapi Mahathir pun tak buat. Jadi bila saya tengok, takkanlah Tun Mahathir tak cerdik. Lepas tu bila mula-mula Agong kata jangan turun, dia kata buat. Lepas tu orang nak dia balik, dia ingat dia boleh sapu semua bidak parti. Pada saya good idea kalau betul boleh buat. Tapi janganlah jadi diktator pula kalau dia sanggup. Tapi parti tak suka. Lepas tu belah sini pula kejap sokong sini, sekarang sokong balik si Datuk Seri Anwar Ibrahim.
cacah merbau jadi kejap sini kejap sana, kita pun tak tahu siapa jadi Perdana Menteri. Lepas tu Muhyiddin Yassin pula masa pergi jumpa sebagai ketua parti, dia sebutlah berapa orang dalam Bersatu. Dalam nombor ni bagi ke bawah dulu yang ni betul, kau termasuk 6 orang Marzuki semua yang geng sana. Kalau tidak dia pun tak ada tunjuk 114. Jadi permulaan kalau tak ikut betul-betul, inilah jadinya. Keadaannya macam ni sebab banyak politikus tahun ni tahun 2020 dia panggil leap year kan. Fahamlah bila leap year banyak katak melompat. Betul. Jadi dia lompat biasalah leap year. Jadi bila jadi macam tu, orang kat luar tu tak respect pengkhianat yang lompat, tak respect kata-kata ni semua. Lepas tu tengok pudbak berdebu, sekarang ni kalau you cakap banyak, saya genggam kuat-kuat sampai senak perut you. Sampai bila nak kena genggam? Jadi kerana COVID masalah. Kalau tidak, kalau jadi macam ni dah, kita patut pergi balik ke pilihan raya lah. Walaupun 800 juta lah. UMNO dengan PAS, kalau dia betul-betul adjust untuk kawasan luar bandar or the rural Malay Heartland, dia boleh menang. Tapi kawasan bandar Tok Sah harap. Tetapi kerana DAP bertahun-tahun mainkan sampai MCA jadi buruk dan hodoh sebagai running dog, dia panggil caw kau. Anjing lagi ya, anjing bela aku tukang Jadi orang kalau baik-baik dalam MCA pun mati. Saya dulu beranggapan kalau ada 10 orang MCA, takkan tak ada 3 orang baik-baik. Tapi dia bubur, dia punya big gun bunuh semua sampai KO. Macam Sabah, KO MCA, lepas tu sekarang cakap apa Cina tak ada dalam kabinet. What you want, what you wish for, you get lah. Kita kena ajar balik, too bad lah. Pada saya mengajar balik orang, ambil orang based on baik. Parti second. Jadi kalau dia ni baik menang, dia baik menang, parti bubur tak baik kalah. Jadi in the end, siapa dapat lebih from the government, tapi korang-korang parlimen bukan zoo. Tak adalah babun-babun dan semua. Saya kata bukan semua ya. Ada politician yang bagus. Ramailah babun dengan monkey dalam zoo. Dalam zoo, dalam parlimen yang patutnya Dewan Mulia ni kan. Tapi dia tak mulia lah. Keluar video macam-macam kan. FU entah apa benda semua keluar. Kita pun tengok. Ini parlimen ke apa benda ni? Kan? Lembaga hitam lah, apalah, racist lah. Semua jadi. Tapi yang sedihnya, bila semua politician kena, first thing dia punya excuse, I'm a victim of political persecution. Ini kerana atas dasar politik. You boleh cakap apa you nak lah. Bila kita dengar kat mahkamah, dia ni cakap diantar macam mana, dia macam mana, you pandai sendiri lah. Jangan kita jadi, kalau UMNO lah. Tapi janganlah sampai totok, sampai kalau hitam dan putih pun tak boleh beza kan. Betul tak? Lepas tu parti keramat, semua parti keramat, kalau follow constitution, leaders come and go. Muhasabah diri, hati yang berjiwa besar macam Tuan Syabuddin pernah cakap. Bagilah orang naik supaya boleh pembesaran. Kalau dekat Soviet Republic, dia buat purge tu. Dia line up semua yang lawan dia tembak habis cerita lah. Tapi kita demokrasi, berparlimen, beraja. Kenalah pakai bagi orang lain yang bersih supaya naik, supaya ada peluang untuk membina semula regenerasi of the party kan. Boleh rise, a phoenix that rise from the ashes. Tapi semua orang cakap, tapi tak ada speaking. Jadi NATO lah, no action talk only. Lepas tu orang cakap dalam bahasa orang putih, talk no like can do. Cakap tak serupa, bikin lah you all semua ni. Sampai kita ni semua dah meluat. Tunggu nak pui yang macam tu dengan kahak kata orang tu. Kan? Ini cakap cerita kopi lah. Saya pula, saya ni kalau nak kira telefon saya selalu ada berdengung. Kawan saya call pagi ni, retired big shot NPC, dia kata, "Sai, your phone ada macam kena tap." I don't care. Lagi dia tap lagi aku fall letter word kat luar. Peduli apa? Saya ni bercakap bagi pihak rakyat marhain kat luar ni yang geram dengan benda yang jadi. Jadi kalau kita semua rakyat Malaysia ikut macam Datuk Samad Kasar, memang you kenal dalam apa hashtag burung kecil ni dengan Datuk Akbar Sattar ni, our problem is because we don't have politician and statesmen with integrity. Maksud integrity sebenarnya yang bersih daripada amalan corruption dan kata kronisme dan sebagainya. Semua lupa yang tagline 2008 bila saya dapat daripada pegawai tu. Apa dia kan? Rasuah adalah anak-anak yang merosakkan tiang-tiang negara. Fabric of democracy, police, enforcement, penguasaan, custom, immigration unit, border patrol, government officers. Ini yang buat kita semua jadi negara yang bagus. Tapi semua dah cacah merbah. Ending dia, siapa dia? Ending dia macam mana? Kalau kita tengok, kalau macam ni perkiraan dan karakter orang politik ni, tak kira lah daripada parti mana, tidak ada gencatan politik seperti yang nak diluahkan oleh banyak pihak. Akhirnya yang jadi masalah adalah rakyat dalam keadaan COVID-19 ni berleluasa. Jadi macam mana kita nak hentikan
soal-soal negatif tentang terlalu berpolitiking ini? Saya cadangkanlah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. He's the only one who can make a shot. He can call Datuk Zahid dengan a few of the UMNO top leaders, have heart to heart. If you want to reject a few of the terms and conditions, explain, put out a very viable and then acceptable reasons. Dia tak boleh melepas suruh Secretary General ke, suruh Senior Minister ke, sebagai orang tengah pergi bercakap dengan Datuk Zahid, bercakap dengan ni. Because saya melihat bahawa tuntutan daripada Biro Politik UMNO itu reasonable. Dia kata menteri yang tidak ada dalam CHAI, tidak ada dalam recommendation UMNO, dia orang ni ada jawatan dalam parti tapi tak dapat jadi menteri. Dan orang dan si Muhyiddin pergi pick up, boleh jadi kawan dia ke, kawan-kawan di yalah, Johor macam sebagai contoh KJ bertanding, KJ. tapi lain dia tak bertanding. So bila dia kalah, he's not in anything, tapi dia make him minister. But to me as a rakyat, saya accept. Tapi orang parti tak accept. Tapi kita kena tengok dia nak ganti tu dengan siapa. Kalau dia ganti dengan orang yang lagi teruk daripada kita, bila sebut nama pun astagfirullahalazim, tak boleh terima. Isunya macam ni. Isu dia orang UMNO grassroots ni tak nak jadi macam parti PKR. Parti PKR apa yang berlaku? Tun Mahathir pilih menteri-menteri yang disenaraikan oleh Azmin Ali, bukan daripada Presiden parti. Majlis Presiden parti tu kan? Majlis Presiden parti. Jadi perkara macam ni, there will be friction. Dah ada contoh dah. Tapi kita kena bagi hak juga. Yalah, Prime Minister prerogatif. No, prerogatif. Memang prerogatif. Tetapi dalam keadaan sekarang, masing-masing nyawa-nyawa ikan. dia kena give and take lah. You have got to give and take. You respect the institution. Now, UMNO is coming to be, dah ada engagement. Dulu tak ada. Dulu individual member parliament. Dah sekarang ni UMNO. Okay, sekarang They're going to have a cooperation. So you have got to accept that UMNO sebagai institusi mengatakan, kami tak nak orang ni. Dia must be reason lah. I cannot tell reason apa. Mesti ada sebabnya. Orang ni memang dah bertanding, dah tewas. Boleh jadi orang ni pun tak kuat di grassroots. You know. So because you bagi menteri, jawatan menteri, ini jawatan yang ada political leverage untuk orang tu. Dan orang ini akan created grouping, nanti topple pula yang saya faham why UMNO demand. Pasal mungkin UMNO rasa ada, kata kalau confirm presiden tak minta sebab dia belum settle, dia asam ada group, maybe make him a senator, Mak Hassan contohlah, is acceptable lah. Okay. Tetapi ada masalah juga dari segi peribumi sendiri, parti parti Tan Sri Muhyiddin. Menteri kapal terbang yang sampai Mahathir dulu cakap macam mana nak policeman kat atas pun dia masih buat menteri. Lepas tu yang menteri Doraemon pun masih menteri. Yang pada kita tak ada kualiti lah. So it must be a balance lah. You pun tunjuklah reshuffle supaya you berbual orang terror sikit, tapi mana ni cek orang saya tak tahu lah. Tak menjawab soalan Datuk, Tan Sri Muhyiddin kena fikir semasak-masaknya sebab the time is running short for him. And then that ultimatum given by UMNO is very serious. Ini bukan orang kata macam sergah-sergah apa ni, macam apa orang bagi ada peribahasa tu. This is serious. Tapi bukan caca lah, it's serious lah. UMNO dalam keadaan sekarang ni, kita tengok demand dia ni ke arah berbau ugutan. Kalau you tak terima ini, kita akan tarik balik sokongan. Saya dah dengar 2, 3, 4 Datuk, dia macam ni tu. Sekarang dia orang ada alternatif. Ya, kalau katakan tak jadi snap election. Katakan because of COVID, there's no election. So the country has got to continue. There must be change of government. Jika sekiranya kumpulan yang mendesak supaya adakan term and condition ni tak fulfill, boleh jadi dia offer kepada Datuk Seri Anwar, kumpulan Datuk Seri Anwar, and he has a number. Datuk Seri Anwar fulfill that condition, mana kita tahu. Ini kita tak tahu, I don't know. But this is the bargaining power Datuk. Tapi saya tak faham. Kita tak boleh terima, kita tak boleh tu. Pasal ini politik tu. Dalam politik you tahulah macam-macam falsafah. Lagi satu, tak konsisten dari segi kenyataan. Ini satu perkara yang kita lihat berlaku dalam kepimpinan UMNO. Ini kata orang kata kita tak mau
tak mau kerjasama ataupun nak tarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, tiba-tiba kita ada perkara baru yang kita tampilkan. Tak apa. Yang keduanya, sekarang terserah kepada semua ahli parlimen nak sokong Anwar atau grassroots marah dan UMNO punya katalah grassroots sebab dia rasa bila sebagai satu single party di Sabah, walaupun UMNO bertanding banyak, prestasi kurang baik, dia sebenarnya paling lebih besar. Tapi bila belah sini campur dengan 5-6 orang lagi, dia kata dia lebih sikit. Tetapi dia UMNO pun buat silat bawa bom Mokhtar. Dia tak ambil macam Ramadan yang kalah parlimen bubuh, ataupun dia suppose Musa Aman dia discount, dia kata langsung saya tak apply. Tapi Musa Aman kata orang lah, ini kerja Hamzah Zainuddin sebagai KDN pergi buat deal sampai semua charges dia drop. Orang pun tepuk kepala dah, ini banyak punya cat 100 juta semua boleh lepas gitu ke? Itu kata awak. Kata orang lah, saya tak cakap. Nanti saya dapat phone call Bukit Aman kan. Jadi saya tak kisahlah. Ini memang confirm orang cakap. Yang penting sekarang kita nak menyelamatkan keadaan politik negara supaya kembali ke landasan yang betul. Sebab dominasi parti kalau kita lihat tak berlaku lagi. Di zaman BN dan Barisan Nasional dan UMNO dulu, dia dominasi. Walaupun 2008 tak dapat 2/3, tetapi lebih lah dia punya not just a simple majority yang 112. Contohlah 11 lebih daripada 12 kan contoh. Jadi sekarang kita ni semua tersepit, kita nak benda ni selesai. So Tan Sri Muhyiddin dengan puak dia got to make a decision where he can live with it and the rakyat can accept the explanation of how he does to fill up a deputy PM from somebody is acceptable to all, example, and continue for the next 2 years plus, and then datang the next PRU whether you can still form a government based on MN, but then for the poor rakyat Malaysia it becomes a Malay/Muslim centric government lah. Tapi ikut zaman-zaman dulu Khalifah Ottoman dan sebagainya, semua kerajaan-kerajaan yang Islam dia tak pernah nyayakan bukan Islam. Tapi kat Malaysia ni sebab mulut cakap agama bangsa tanah air, takut dia nyaya orang lah. Sebab dia tak ikut sebenarnya the teaching of Prophet Muhammad. Contoh. Jadi pada saya Tan Sri Muhyiddin kena selesaikan cepat. Pasal senang je. Kalau tak selesai, they will defeat the budget. Seberapa bagus pun budget, you just defeat the budget, you kena malu lah sebab your own budget tak lepas. Then when the voting you will know whether you ada dapat 112 ke lebih ke atau tidak. Simple as that. Tapi satu grup lagi yang sebut macam Datuk Seri Syahuddin sebut, dia kata no DAP. No DAP. Jadi bila pegang jadi terbukti sekarang ni UMNO dah terbelah kepada dua pandangan yang berbeza. Saya tak kata puak-puak lah. Itu pasal Tengku Razali punya nama naik as the dark horse. So ini mungkin siapa dia tengok benda sebagai suka juga untuk grassroots UMNO yang ada kalanya dah fed up dengan benda-benda jadi. Tu masalah fed up ni subjektif lah. Bagi saya yang ada kuasa ni ahli-ahli parlimen, they have absolute power to decide who is the prime minister of the country. Dia dah tukar dah convention parti apa semua, dia tak peduli dah. You tengok dah what actually happen. They are not supposed to jump to Tan Sri Muhyiddin ship, but everybody start jumping individually. Then UMNO got no choice to say that it's not party, it's based on individual. When Datuk Zahid put up a comment, a lot of individual MPs nak sokong Anwar Ibrahim. I cannot say anything. I cannot control them. Betul lah dia cakap. Individual. But now they came up with mesyuarat Biro Politik we put a condition so that easy. We don't quarrel in future. Ada black and white. Black and white. So now maknanya secara hikmah lah untuk menyelamatkan negara, untuk menyelamatkan ni yang di luar-luar ni semua pening kan Tuan Syed, semua orang pening, rakyat semua pening. Even the investors or foreigners, even my few friends overseas also tag me, see? They want to see until it's settled. So in order to settle go once for all, win-win situation, macam-macam formula boleh lah, and then put up in writing, let everybody happy. Itu punya cara tu. Tak ada jalan lain. Kalau ask the king may decide for interim punya government. That is where Tengku Razali is the best acceptable parties to rakyat Malaysia. Kalau nak balik, kalau kita kira dari segi calon Perdana Menteri pada pandangan saya jugalah, kita dah janjikan dulu pada Datuk Seri Anwar.
Kalau nak dilompat dengan satu perkara yang lain, mungkin perkara itu tak tertunai. Maksudnya PS yang mendapat mandat daripada rakyat meletakkan Datuk Seri Anwar selepas Dr. Mahathir. Mungkin Tuan Syed ada pandangan itu. Bila Datuk Seri bila Tun Dr. Mahathir setuju, Tun Dr. Mahathir pun sama ada dia sengaja atau sengaja tu persepsi masing-masing lah. Bila dia arrange the pardon, dia dah jumpa Anwar, dia pun dah bisik dengan the king, which is the last Al-Sultan of Kelantan. Dia kata pardon will be granted. Tapi proses dia kena set up the pardons board. The crime that he went to jail was based in wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. The composition should be the Minister of Federal Territory. Minister Territory belum lagi Khalid Samad. Lepas tu Attorney General belum appoint. Tapi they came out suddenly kata lulus and recommend to the king. Tapi ada orang kata Tun Dr. Mahathir experience. Dia mesti advisor lawyer dia semua. Hanif Khatri pun lawyer dia. Dia saja biar lepas. So now there's one called Buz Azman. He's my junior from Sekolah Menengah Sains Selangor. Yang challenge vernacular school, challenge the validity of the pardon, and then the court pula instead did not dismiss, allow to proceed November ke tak bila ni. So if the court come and say actually your pardon is not right, but it doesn't mean that Datuk Seri Anwar will go to jail. The new king will have to do a rectification and give him. But he won Podixon. At the time of winning, dia kena drop lah daripada politik. Tunggulah menang satu lagi by-election baru dia boleh naik balik. So, dia ada a few things, but whether Tun Dr. Mahathir purposely allow it or his style a bit autocratic. When I say get it done lah. I don't care about the ABC, the small matter. Now it's becoming an issue. And then bila kita punya Anwar Ibrahim pergi pula, dia kata I have the numbers di sana, dia takut tunjuk nombor. Pasal kalau dia tunjuk nombor, zaman sekarang tak payah photostat, ambil gambar sikit siapa yang pergi, dalam 48 jam sama ada you ada case file ke, I offer you some things ke or whatever, then everybody can switch. Then even you sign SD, bila nanti orang tanya why you sign SD, oh that was signed 2 weeks ago sebab dia janji gini-gini, sekarang saya menyesal, I'm willing to sign another SD yang saya dah withdraw. Whereas actually ikut SD, the punishment by jail, is perjury, dia kata tapi dia boleh kata buat masa tu I kata masa tu I kata now circumstances have changed because it's so fluid. Then semua lawyer terror merah tu selepas diri lah. So dia pun tak nak tunjuk figure. If I'm Datuk Seri Anwar, saya pun tak nak tunjuk. Pasal kalau tunjuk then itu pasal ingat tak masa dulu, masa kata September 16 lah apa, lepas tu what did Barisan Nasional buat? Hantar semua orang pergi visit in Taiwan, kononnya nak tengok agriculture and modern farming. And then what did Mahathir do bila malam dia menang? Dia ambil semua orang dekat Sheraton, semua orang tak boleh keluar pasal dia takut lompat melempuat dan jual membeli antara parti kan, to make sure that he got the numbers, which shows the state of the politicians in Malaysia. Kalau menang atas parti ni lompat, lepas tu kalau dengan habuat itu dia kata 1 kilo daging RM34, 1 kilo ayam sekian, 1 katak dia kata berapa juta. Masa kita pasal lompat masa aman me time. Dari segi sudut integriti parti-parti yang nak meletakkan calon tu kena ambil kira ni semua juga. Macam berlaku di Sabah apabila diklasifikasikan mengikut susunan yang baik, lepas tu mereka yang tidak ada track record melompat, benda tu dapat berjalan dengan baik. Saya rasa mungkin Syahabuddin mungkin setuju atau tidak setuju. Untuk masa akan datang ni, khususnya UMNO, dia orang kuat UMNO. UMNO ni perlu melihat perkara-perkara ni supaya tidak berlaku lagi soal politik lompat tadi. Betul, susah tu. Susah. Kenapa susah? Dia tak, otak dia orang ni fikir diri terbolok sendiri, bukan? Tuan Syed. Dia tak belajar daripada orang PAS. Setia walak pada bos. Setia walak dan dia tak ada ilmu daripada Allahyarham karamallah Tok Guru Ni Aziz. Kalau you tengok, ingat tak ada sekali satu kursi je. Satu kursi don tak lompat. Ada orang menopi offer 5 juta. Dia tak lompat. Last kali Tok Guru bagi 4,000 ya. Zaman tu. Pergi umrah. Bagi bayar 4,000. Kawan tu sampai kerajaan dia. Jadi makna dia apa? Makna dia iman, kekuatan, dia menang atas parti, integriti. Orang dah vote bendera dia tak buat hal. Makna dia sebenarnya with due respect lah pada mimpin itu. Susah tu. Saya baca buat calculation susah. Dia yang orang boleh join kalau dia menang sebagai independent.
Betul, chances winning very low, tapi ada tapi orang kalau menang. dia Dia kalau ada menang independent, kalau parti bagi dia sampai macam kat overseas kan, dia join dapat deputy prime minister. Kalau dia tak join, dia bodoh lah, because he said, at least I can serve my constituency. Tapi kat Malaysia yang independent, dia boleh kata I'm align ke, betul-betul isi borang ke, tapi dah menang atas duit deposit parti, lepas tu dengan bendera dan jentera, dia offer himself to be traded. Tahun 2020, year of the frog. Saya Ini jadi saya setuju pasal PAS ni. Apa kondisi terakhir dia selepas flip flop sekejap, PN sekejap, Mufakat Nasional, Perikatan Nasional dah datang. Ya, saya faham. Dia tu PAS ni will be relevant. Maybe they become power broker. Tapi Tuan Syed preempt kata DAP akan power. Saya percaya. Saya percaya. Mana these two kingmakers? Mana dia PAS dengan DAP will be the major players. Sebab rakyat bandar yang bukan Melayu especially simpati habis pada DAP. Pasal dia rasa Tun Dr. Mahathir tak dengar cakap Agong, lepas tu collapse semua. Tapi betul mungkin kerana Muhyiddin Yassin kata keluar ke, kita tak tahu. Tapi ada keluar secret tape recording kata dia pun ada kata macam setuju ke, saya tak tahulah. Tapi orang kata Zaidy Mahathir tumbuk dia pun long lie ke. Tapi the point is the government collapse and dia orang tak berjaya pujuk kata wait first. So everybody lost the job. So kalau kita tanya pada yang bukan Melayu yang sokong PH, mereka tak sokong Dr. Mahathir lagi dah. Confirm. Itu pasal cakap akan turun lagi sikit, dia akan menang lebih banyak kursi. Kalau saya lah advisor kepada DAP, forget about any alignment, you sapu habislah semua kawasan Cina dan bandar semua, then you really become kingmaker, then you accept whatever, then you tone down lah a bit. Dia ada silap. Diorang bila silap nak tolong kata, bila Azmi dengan grup semua nak tolong kata orang Felda, you bagilah apa orang nak. Ini excuse, oh Najib dah curi banyak duit jadi tak boleh bagi. Dan in the end bagi, tapi bukan jumlah dia minta lah. Lepas tu bila buku sekolah yang RM100 bagi semua student, kita zaman dulu bagi anak orang kaya pun dapat. Patutnya targeted. Kata tak bagi, sekolah dah buka suddenly bagi juga. Dia patut kata kita akan kaji, mungkin RM100, mungkin RM80, awal-awal masa cuti, tapi tetap akan bagi. Lepas tu ada menteri bodoh dia pula cakap musim hujan Tengkujur ni pergi pasang topi beside je 2 sudu tu. Dia kata pergi Gajin Tore, boleh dapat getah scrap je Tengkujur ni. Bukan kata orang tu malas. You are saying as though the Malays plus all the Chinese Aso, Minachi, semua ni dekat luar bandar yang tak ada parti ni, dia orang malas. Jadi statement-statement ni buat orang sakit hati. You know, and then Mahathir patut kena cakap, you cannot do that. I'm Prime Minister, you go and give. Because when you tolong semua orang yang miskin, yang Melayu rata-rata 60%, dia akan tolong semua yang miskin, termasuk orang miskin Cina, India, Eurasian, Kadazan, Dusun semua. Tapi bila benda tu you asyik bagi excuse duit tak cukup, dia tempias balik kat you lah. Lepas tu UMNO dan pembangkang semua pandai jual. DAP is anti-Islam, racist, babu, and your action pula tak apa. So now it's stuck, the dogma. Sampai ada keluar teori baru kan, kata kalau DAP sokong Anwar Ibrahim pun, dia terpaksa tak ambil any cabinet post dulu, to let matters cool down. Sebab the action speaks louder. Apa pasal you tak apa? Kalau you punya menteri dan you kerja, no problem for your menteri kan, sebab you pandai bagi advice dan dia pun orang yang baik. Jadi kita kata menteri yang rajin. Kalau ada unity government pun dia ambil balik Anthony Locke dan sebagainya. Saya pun suka pasal dia menteri yang baik. Buat kerja lah. Tapi because of the perception war and your action also not so good, now is branded in the minds of most Malays, especially rural heartland di luar bandar, yang DAP ni anti-Islam, anti-raja, Malaysia. Tapi ingat, dia memang mesyuarat dalam bahasa Melayu tau. MCA gerakan masih cincong-cincong wahi pucau wahi ten wahi macam tu lah. Terima kasih, kita sejam. Jadi sesi kedua kita akan buat, kita akan tunggu mungkin sebelum bajet, jadi kita tengok balik, kita bincang balik, kerana ini penentu kepada keadaan politik negara. Apa yang kita lihat Pak Tuan, kita nak tengok yang paling penting keutamaan kepada rakyat. Ini masing-masing bila dah dapat duduk tempat menteri ni memanglah seronok. Datuk Dalan, rakyat is suffering. 750,000 tu dah confirm. Betul. Lagi 2-3 bulan gulung tikar ni, kalau kita hari Khamis ni semua orang ke work from home, banyak susah untuk economic activity. Selangor yang industri ni banyak sakit jiwa lah. So ramai orang kerja yang kena potong gaji 10% biasa, 20%, 30%. Ada yang kata you kena ambil cuti, gaji tak payah.
Tapi memang tak dibuang. Tapi orang ada loan. Yalah. Moratorium kena one by one, kena apply, tak pandai apply kena lagi. Automatik terus sambung ya sampai habis. Terus sambung je lah. Lepas tu sebenarnya bank-bank kata first round hire purchase saja. Bank besar macam public bank rugi 1 billion. Tapi dia 1 tahun dia untung 5 billion. Dia masih ada untung. Jadi kena sacrifice for the rakyat lah, because these are bad times. Everybody must work together to save this country, the jobs, so that orang tak turn to crime. Dia kalau tak banyak duit lebih pun dia boleh soru, boleh lepas. Tak payah buat benda mengarut dengan black underground economy dan semua benda ni, kan? Jadi rakyat mesti diutamakan. Barulah orang kata walaupun kemelut-kemelut dia fikir kita, kan? Tapi kalau kita baca surat khabar, menyampah semua rakyat biasa dengan semua parti yang terlibat, kan? Betul. Jadi saya sedih. You are a loyal member, you are a reasonable and rational guy, but people are giving a bad name to your party because of some actions of your leaders, which is not able to convey. Yang awal-awal kena cakap Datuk Seri Zahid memang tak mau jadi, dia akan bubuh orang yang lebih baik yang tak ada excess baggage contohnya. Saya pun baru dapat tahu kat sini. Dan everybody say UMNO is negotiating lah, sebab big shot dia banyak nak masuk jail. The call of Sungai Buloh Resort dah dekat dah ni. Persepsi persepsi lah. Kalau yang BMF buy Muslim first. Dia jadi bukan buy Muslim first, buy Mercedes first. Itu negeri-negeri yang air pun kosong lagi kotor kan, janji lagi 30 tahun kan. BVF pun dah ada kan. Susah. Buy welfare first. Macam-macam. Sekarang rakyat kreatif, dia tengok. You buat silap je kita batal. Jadi dia kata dalam word, they are less forgiving lah. You boleh cakap maaf lah, dia tapi dia akan tinggi dan gasak you kau-kau. Terima kasih. Terima kasih. Kerana kita akan bersuara lagi dalam 1 jam tak cukup, kena buat part 2. 1 jam lebih. Nanti kita buat ni, kita punya ni, kita terus sajalah kan. Tapi apa benda yang kita nak bincang akan berpijak di bumi nyata, dan insya-Allah kita akan jumpa dalam masa ke semasa, kerana banyak isu-isu lagi. Dan anda boleh perhatikan kami di PVC TV, like dan share banyak-banyak, kerana kita nak bincang bagi rakyat Marahan ni faham situasi semasa dan faham bahawa sebenarnya rakyat terlalu sakit dengan pelbagai masalah. Itu yang paling penting. Boleh cakap sikit? Nak cakap? Saya bagi. Sebab topik kita tu very serious tu. Topik kita. Kena settle cepat, nokta je, kena ending je. Dari segi kita, walaupun 3 orang kita, Tuan Syed pun orang lama, dia pun involved in politics. Saya pengurusi biro politik saya tak ada. Jadi kita, bagi saya lah secara peribadi sebagai pengurusi biro politik Majlis Perundingan Melayu Malaysia, baru ini 1 hari bulan 10, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin telah merasmikan penutupan Kongres Ekonomi Putra pertama 1965 sehingga 2020. Beberapa resolusi selepas 2 bulan kami berkekang mata lah di kalangan intelektual Melayu mendapat feedback bagaimana resolusi pertama Kongres Ekonomi Bumi Putra tahun 1965, iaitu 55 tahun yang dulu. So we have revisited all those. At the same time kami ada masukkan jugalah yang barunya berkaitan dengan agenda kita wanita. Bank untuk wanita. Bank untuk wanita, dan juga wanita 50 tahun daripada sekarang termasuk juga orang asli. Kami telah mewujudkan bengkel orang asli, di mana orang-orang pribumi itu mereka mari dan mereka juga menuntut banyak juga tuntutan, dan kami bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah bersetuju bahawa MPM dijadikan joint secretariat dengan Kementerian Ekonomi di bawah pimpinan Yang Berhormat Tok Pa. Lantaran itu saya melihat bahawa dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa beliau sendiri memutuskan bahawa semua agensi-agensi Bumi Putra akan diletak Jabatan Perdana Menteri di bawah
Pejabat Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri dan portfolio itu beliau sendiri yang akan mengetuai. Tak ada menteri lain. Ya. Ya. Ini satu perkara Sangat bagus, ya? sangat bagus dan beliau telah begitu committed. Bukan untuk kita bangsa-bangsa semua ya, tetapi dia mengambil keprihatinan tentang resolusi yang kami telah bentangkan. Dan beliau telah menyebut juga bahawa inilah masanya Renaissance, Bumiputra Renaissance. Ya, makna satu kebangkitan Renaissance Bumiputra dan Malaysia itu sendiri. Saya rasa dia ada wawasan. Saya bercakap di kedai kopi, kebanyakan orang mempertikai kerajaan ni, kerajaan apa? Tan Sri Muhyiddin ni. Dia baca doa. Okay? Selalu baca doa. Tak ada satu pun PC pun dia tak pernah buat ya. Banyak, tetapi selepas 7 bulan ya, beliau meneroji negara. Beliau dah cakap daripada day one. Beliau ingin menumpu kepada kesejahteraan rakyat, iaitu masalah keselamatan, masalah COVID dan juga kesejahteraan rakyat, di mana kita lihat banyak package ya. Yalah, prihatin penjana berbilion-bilion. Ya. Dan saya rasa ini perkara-perkara yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin sendiri telah membuat kepada rakyat. Saya rasa masa dan ketika eloklah semua ahli-ahli politik berjiwa besarlah. Tuan Syed pun Yalah. bersetuju dengan saya ya, Datuk ya. Besar. Cari jalan penyelesaian. Dia catatan What is the best formula? Allow him to continue as a prime minister. Okay. Nah sekarang dah 16 orang buat personal bill tuntut supaya undi tidak percaya dan 16 ahli parlimen. Saya rasa perkara-perkara macam ni yang menambahkan lagi bebanan kepada kerajaan, dan kerajaan kalau dah kerajaan duk fikir ni aku dah nak tumbang ni bila ni? Berapa hari lagi? How to concentrate on the rakyat's welfare. So saya secara pribadilah merayulah kepada semua pemimpin, termasuk Tun Dr. Mahathir yang saya kata dia lah yang memusnahkan UMNO ya, punca, dan kalau nak dihujahkan banyak ya, tapi saya baru bagi satu peluru lah hari ini ya. Tapi banyak lagi peluru, tapi tak payahlah kita burukkan lagi keadaan Datuk ya. Pasal kita nak cari noktah. Kita nak cari noktah. Noktahnya sekarang ini everybody buangkan ego masing-masing. Think of the rakyat. Yang penting ni bread and butter ni, rakyat ni nak hidup ni, rakyat susah ni. 1 juta rakyat dah hilang pekerjaan. Ya. Lepas tu yang kemiskinan saya tengok dalam statistik semua dah banyak dah. Ya. Dan orang nak muflis pun dah banyak. Jadi tolonglah bersimpatilah. Yang pentingnya adalah rakyat tu. Tapi masalah hukum politik ni, Tuan Syed, ni kita pun tutup pada mana. Masalah hukum politik ni macam you sebut tadi lah. Bikin tak serupa cakap tak serupa bikin. Ini memang perangai daripada dulu. Kalau you dah cakap tentang kepentingan rakyat, perangai you kena betulkan dulu. Maksudnya you kena buang sikap ego, buang sikap yang tak baik ini, kerana you lebih mementingkan soal rakyat. Betul tak? Jadi benda ni macam kita terkesan. Kita terkesan. Kuasa tak ada. Kita hanya boleh cakap tapi bukan orang buat apa-apa. Bila kita bercakap ni, kita meluahkan perasaan on behalf rakyat. Yang nakkan kita tumpuan macam mana kita tengok susah orang sekarang berniaga tepi jalan, kena tak laku balik buang macam tu saja. Lepas tu household debt sangat tinggi Malaysia. Betul. Saya ingat kita akan bincang di sesi akan datang. Terima kasih banyak Sama. Jadi terima kasih kepada para penonton yang bersama kami, share dan like, dan kita akan terus dari masa ke semasa membawakan isu-isu. Mungkin lepas ni kita akan cakap tentang politik kata, politik dalam dua muka. Ni semua ada dalam politik sekarang. Kan? Dua muka kata. Dulu yang Datuk Ibrahim Ali orang sebut kata kan. Sekarang dia ketawakan semua orang. Dia ketawa, dia kata ini kata lompat lagi tinggi. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.